Jadi korang tahu tak apa beza antara dua model ni? Sebab Xiaomi kali ni dikeluarkan dua jenis terus. S1 Active yang pada kiri dengan S1 biasa kita nampak. Tapi sebenarnya dia nama je S1. Okay? Tapi sebenarnya kalau S1 nya lebih mahal pada S1 Active. Jadinya saya terus bagi tahu apa yang perbezaan mereka dua-dua ini, S1 Active dengan S1. Jadinya S1 sebenarnya dia di segi dia punya function dalam dia, apa yang kita tahu punya fungsi ialah dia smartwatch, dia boleh connect sama handphone dan dia boleh dapatkan notifikasi daripada telefon tersebut sebab dia orang bersama ikut dengan Bluetooth kan. Tetapi apa yang dia buat bezakan ialah dia punya harga S1 Active adalah 650 official price tau. Lepas tu S1 punya harga dia adalah 900. Apa yang membuat dia beza sampai harga sebanyak 200.5? Jadinya saya akan terus dekat video sini akan bagi tahu semua orang pasal dia punya perbezaan dan yang mana satu lebih berbaloi untuk dibelikan. Okay, so S1 dekat tangan saya sekarang ni, S1 dengan S1 Active dekat tangan saya sekarang ni, dia punya beza di segi rupa. Di pada S1 biasa dia menggunakan stainless steel. Kita boleh nampak sangat jelas kat sini warna silver ni, dia sebenarnya adalah stainless steel tau. Stainless steel dekat sini. Lepas tu pada S1 Active, dia hanya menggunakan plastik frame dengan aluminium punya bingkai. Jadi kat sini tepi kita boleh nampak jelas sangat dia adalah plastik. Dekat bahagian atas, dekat-dekat dengan kaca dia sini, baru kita nampak sedikit aluminium. Itulah sebabkan stainless steel yang full sini, pada S1 biasa ni, dia punya full termasuk tepi dia, sekeliling dia bingkai, semua adalah stainless steel. Tapi pada S1 Active, dia bercampuran aluminium dengan plastik. Jadi di segi luaran kita boleh nampak S1 nampak lebih high class, lebih premium, nampak lebih mahal berbanding pada S1 Active. Itu kan sebab dia namakan S1 Active. Jadinya itu adalah perbezaan antara dua jam ini. Itu segi luaran mereka. Tetapi kalau kita ikut dalaman dia, apa lagi? Dia ada satu lagi perbezaan. Belah kanan saya sekarang ni kita nampak ada satu kotak yang panjang berdiri ini yang warna putih dengan warna hitam yang petak macam ni. Di segi sebabkan S1 dia lah versi lebih mahal, dari segi packing kita boleh nampak mana satu lebih high class, mana satu lebih nampak orang muda sikit. Jadi Active yang dekatkan warna putih ni, yang S1 biasa dekat sini. Dari kotak kalau kita buka yang S1 Active, kita boleh dapat dalam dia barang hanya satu je yang betul-betul berguna. So sekarang ni kita nampak sini yang akan letak untuk letak jam. Lepas tu bawah pada kotak sini kita boleh nampak ada user guide. Lepas tu pada bawah sini satu lagi, kita akan dapat charger yang ini. Charger yang ini kita akan dapat. So charger pada S1 Active adalah menggunakan magnetic. Mana kau ambil charger ni, kau letak belakang, dia akan magnet. Sampai kau pusing tempat yang tepat, dia akan charge macam ni. Lepas tu bahagian hujung sini USB, kau boleh cucuk kepada adapter yang handphone kita orang pakai. So dia cucuk, lepas tu kau boleh charge terus. Itu dia punya charging untuk S1 Active. Dan dalam kotak dia pun sedikit barang tu saja. Maknanya charger dekat bawah sini, atas ni ada user guide. Itu saja, that's all, habis. Tetapi apa yang istimewa pada S1 punya kotak adalah kotak S1 sini, dia melain ada charger di bahagian kotak, itu sudah tentu kan. Tapi untuk pengetahuan semua orang, charger S1 dia adalah menggunakan wireless charging. S1 punya belakang sini pad, dia boleh gunakan wireless charge. Maknanya kalau kau punya charger yang jam Xiaomi ni sudah hilang, kau boleh gunakan wireless charging, just letak. Untuk sesiapa yang selama ni memang pakai wireless charging, kau akan faham apa yang saya cakap. Sebab wireless charging dia cuma kan perlu satu yang macam piring macam tu kecil, dan kau letak atas dan dia boleh charge. Asalnya wireless charging ni dia untuk function pada telefon saja sebelum ni. Tapi sebabkan teknologi makin maju, ada setengah punya jam sudah boleh guna wireless charging, ada setengah punya jam masih tak boleh guna, dia kena mengharap pada magnetic charge. Magnetic charge kau boleh nampak dekat sini, dia ada dua biji warna emas punya chips dekat situ. So benda tu lah dia untuk masukkan elektrik. Okay, negatif dengan positif. So di sinilah untuk masuk elektrik. Tetapi kalau untuk wireless charging, korang takkan nampak langsung ada magnet dekat atas dia sebab dia adalah totally wireless charging. So ini adalah charger yang dia bagi, dan jikalau korang buat hilang ataupun kau tertinggal ke mana-mana, kau nak charge pada jam S1 ini, kau just cari satu wireless charging, tak pun telefon,
Tak pun telefon yang sokong reverse wire charging, kau just letak atas dan dia boleh charge. So itu yang advantage pada jam S1, itu sebab dia mahal lebih 200.5 berbanding pada S1 Active. So dari kotak dia sebenarnya selain pada charger dia dah bagi satu lagi, ialah extra punya tali yang extra pada jam S1 ini. So dekat sini boleh nampak ada satu lagi tali. S1 biasa asalnya dia adalah leather. Dia adalah leather punya strap. Dia tali jam dia adalah leather, dan dia akan dapat satu lagi extra punya strap yang gunakan rubber. Dan warna yang rubber ni setahu saya dia hanya warna grey macam sekarang ni. So kau boleh je cabut dan pasang. Sebabkan leather dia bagus untuk kita orang pakai baju kemeja, kita pergi office, kita pergi kenduri kan. Tetapi kalau kita nak pakai untuk pergi jogging ataupun pergi tempat yang memang panas dan kita punya tangan semua ni akan berpeluh gila. So leather bila kita guna dengan keadaan berpeluh basah, memang susah nak jagalah habis ceritanya. Sebab dia akan lama-lama sikit dia akan tertanggal lah benda kan, berkupas lah benda kan. Jadinya waktu ni lah kau tukar kepada rubber ni, kau boleh pakai untuk situasi yang seperti yang saya sebut. So ini yang dia bagi free di dalam kotak dia. Jadinya kalau sesiapa yang beli S1, confirm benda ni kau akan dapat secara percuma. Dia tak perlu limited promotion ataupun apa. Kau beli jam tu tak kisah harga offer ke tak ada harga offer, asal dalam kotak memang ada bagi straps yang percuma. Jadinya cara dia pasang cuma sangat senang. Ke sini ada klip, kau cuma tarikkan klip dengan bawah sini klip, lepas tu cabut, lepas tu boleh pasang yang baru dah. Jadi itu yang perbezaan antara S1 dengan S1 Active. Harga mereka beza 250, luaran mereka beza, satu aluminium plastik, satu full stainless steel. Lepas tu dia pakai wireless charging. Lepas tu satu lagi benda ialah dari segi luaran juga, pada S1 ini dia punya glass dekat luar sini adalah sapphire glass. Okey, kalau untuk sesiapa yang tak tahu, selama ni jam yang lebih mahal, lebih berharga ni, jam biasalah dekat luar kita beli pasaran kan. Tak silap saya start pada berapa ratus sudah, dia sudah menggunakan sapphire glass. Tetapi pada jam S1 Active, sebabkan dia punya luaran memang gunakan lebih material yang lebih murah, jadinya dia punya glass dekat luar ni cuma kaca yang biasa. Jadi berbandingkan segi lasar, segi tahan calar, segi tahan jatuh, tahan tekanan, sapphire glass ada lebih baik ni prestasi daripada S1 Active. Jadi sebab S1 dia hanya lebih murah kan. Jadinya dia punya material sekeliling dia pun lebih murah. Yang pertama, dia punya straps dia bagi yang rubber, dia tak bagi leather dan dia tak ada extra. Korang kena beli yang lain. Yang kedua, dia punya body, sekeliling body dia dibalut dengan plastik dan aluminium. Aluminium pun sedikit saja dekat bahagian atas dia letak aluminium, tapi di segi bawah sampai tepi dia adalah fully plastik. Lepas tu yang kemudian lagi ialah dia kaca. Untuk S1 Active dia hanya menggunakan kaca yang biasa. Kira kaca yang biasa saja. Kira dari segi ketahanan calar ke, tekanan ataupun jatuh ke apa kan, terhantuk ke apa, memang S1 Active lebih lemah berbanding pada S1. S1 dia pakai leather straps, dia ada bagi extra straps. Lepas tu dia bagi stainless steel full. Dari segi sini, tepi sampai atas semua full dengan sapphire glass dekat luar. Lepas tu dia punya charging adalah menggunakan wireless charging. Justerunya charger korang suatu hari korang rosak, tak pun hilang, tak pun lupa bawa, korang still boleh jumpa charger yang menyokong wireless charging punya, korang boleh charge pada telefon tu, pada jam ini. Jadinya itu yang kelebihan masing-masing. Ini kita boleh katakan untuk orang berjinak-jinak nak try, okey lah, boleh. Confirm. Sebab Asian pun ada banyak smartwatch. Asian ada Huawei dan Asian sekarang tengah guna yang Apple smartwatch. Okey, sebab saya pakai iPhone. Ikut function memang Apple smartwatch jauh lebih best. Lepas tu tapi bateri sangat tak tahan. Tak tahan. Satu hari kena charge sekali. Tapi Xiaomi smartwatch dia boleh tahan sangat banyak hari. Okey, ni 22%. Itu minggu lepas saya tak charge. Okey, saya tak charge. Memang saya tak charge. Ni 29, nampak? Okey, saya memang tak charge. So dia memang sangat tahan. Sebab Xiaomi ni dia salah satu yang dia bagus ialah dia adalah smartwatch
dan dia tahan bateri berbanding smartwatch yang Apple ataupun Samsung Galaxy. Okay, Samsung Galaxy Mi smartwatch tak tahan bateri juga. Memang tak tahan bateri. Tapi smartwatch Xiaomi ni jauh lebih tahan. Dia lebih kurang macam Huawei punya. Okay, jadinya dekat sini kalau ada sesiapa tak faham lagi pasal jam, boleh tanya dekat komen. Okay, dan saya minta maaf banyak-banyak pasal video kualiti mungkin tak best seperti orang lain, tapi saya cuba yang terbaik. Okay, jadinya kalau sesiapa yang suka video saya, tinggallah komen ataupun bagi rekomen siapa lagi. Saya tengok boleh buat apa video, saya bagi tahu semua nanti. Thank you semua.